طيب بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya pagi ini, sihat? Alhamdulillah. Ngantuk tak? Ni cuaca-cuaca sedap tidur ya orang kata. Cuaca-cuaca yang kata ni kalau tak bangun daripada katil ni best juga ya. Tapi gigil ya lihatnya. Daripada Choa Chu Kang, Kak Zah. Pukul berapa Kak Zah keluar? 8.30. Oh sempat ya. 8.30. Gigil. Masya Allah. Orang Tampines semua tak datang. Ada orang Tampines datang juga kan ni Choa Chu Kang. Kak Song mana Kak Song? Marsiling Betul tak? Marsiling jauh. Maknanya bukan daripada Tampines sajalah ya yang datang kuliah kita ni. Alhamdulillah saya amat berbesar hati dengan kehadiran semua yang Masya Allah lah memberikan satu motivasi jugalah ya kepada muslimah-muslimah yang lain untuk turut hadir ya ke masjid insya-Allah. Okey baik, hari ini kita nak bincang mana ya? Nak sambung ke nak skip ni? Macam mana? Skip je lah tu. So dah bincang panjang dah sebab kita akan terus masuk pada bab kita yang ke-23. Betul, kita ada beberapa poin lagi. Kita ada muka surat 230 ya. Di situ kita ada 4 golongan manusia, ada antara kekasih Allah dan musuhnya. Maknanya ada 2 lagi points yang patut saya sentuh lah. Tapi tak mengapa tinggalkan sahaja kerana perkara ataupun perkara-perkara yang terdapat ya pada poin-poin itu lebih memperincikan apa yang telah saya jelaskan ya pada sesi yang lepas. Jadi pada pagi ini kita akan terus masuk pada bab kita yang baru, iaitu bab yang ke-23 di muka surat 235. Okey, muka surat 235. Jumpa? Dapat ya? Okey. Muka surat 235, kita ada satu topik di situ bertajuk penilaian hamba terhadap manfaat dan mudarat. Jadi selesai kita bincangkan hari itu berkenaan dengan jalan orang yang beriman dan jalan orang yang berdosa. Sekarang ini bagaimana ya kita sebagai seorang hamba ingin menilai sesuatu yang bermanfaat dan yang mengandung mudarat. Ada 2 ayat Al-Quran yang ditampilkan kepada kita di muka surat 235. Muka surat 235 di sini ya ada 2 ayat. Pertama surah Al-Baqarah ayat 216. Kedua surah An-Nisa ayat 19. Kita pergi pada surah Al-Baqarah terlebih dahulu di sini. Sebuah ayat Al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maksudnya, diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu,
padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Okey, ayat yang pertama. Ayat yang kedua berbunyi, فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Maksudnya, jika kamu tidak menyukai mereka, mereka ni siapa nanti kita bincangkan ya, maka bersabarlah kerana boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Surah An-Nisa ayat 19. Baik, ada beberapa pembahagian yang diletakkan dalam kitab kita ini bagi membincangkan kedua-dua ayat tersebut. Yang penting daripada keseluruhan dua-dua ayat itu kita dapati bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ingin tekankan kepada kita. Dalam hidup kita ini ada perkara yang kita tak suka. Ada banyak perkara yang kita tidak suka, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita dalam banyak-banyak perkara yang kita tak suka itu, yang kita perlu tempuhi dengan hati yang penuh sabar, hati yang penuh redha, ada banyak kebaikan yang tersembunyi di sebalik kesusahan, kemudaratan, ketidaksukaan kita pada perkara-perkara tersebut. Jadi kedua-dua ayat itu tadi Allah Subhanahu Wa Taala ingin ingatkan kepada kita dalam hidup ada perkara yang kamu tidak suka, tetapi kena ingat dalam perkara yang kamu tidak suka ada banyak kebaikan yang tersembunyi di sebaliknya. Okey, baik, kita pergi kepada poin kita yang A di sini, persepsi hamba bukanlah tolak ukur. Maknanya apa yang kita fikir, apa yang kita fikir tentang sesuatu perkara itu berkenaan dengan sama ada kita suka ataupun tidak, ia bukan penilaian utama dalam hidup ini. Tetapi ada perkara yang lebih besar tentang hal itu. Tak apa. Dekat FB terputus tak nampak, video saya terhenti. Tak apalah, biar admin yang settlekan. Tapi kesian kawan-kawan kat rumah kita. Okey, A, persepsi hamba bukanlah tolak ukur. Kita lihat pada perenggan yang pertama di situ. Ayat pertama berbicara tentang jihad yang merupakan puncak dorongan amarah kerana Allah. Ayat pertama surah apa tadi? Al-Baqarah. Ayat berapa? 216. Dalam surah Al-Baqarah ayat 216 tadi di sini dijelaskan kepada kita puncak amarah kerana Allah. Maksudnya di situ ada perkara yang berkaitan sesuatu yang kita tak suka, yang kita marah, yang kita benci, menyebabkan kita bertindak. Dan itu dilakukan kerana Allah. Sedangkan ayat kedua berbicara tentang pernikahan yang merupakan puncak dorongan hasrat biologi. Baik, pada umumnya seorang hamba tidak suka menghadapi jihad fizik. Jihad fizik ni maksudnya peperangan. Ada sesiapa yang suka peperangan? Tak suka? Kak Nisa tak suka? Kenapa Kak Nisa tak suka? Kenapa? Dia bermusuh. Okey. Tapi kalau peperangan yang berlaku dalam sejarah kita ni, kan, maksudnya dalam peperangan Badar contohnya, peperangan Uhud ke apa kan, macam mana? Kita suka ke tak suka? Oh itu okey, okey. Jadi apa peperangan yang Kak Lisa kata tak berapa suka tu?
Oh macam sekarang ni lah permusuhan sekarang ini. Tapi asalnya kita kan, cuba sekarang ni, kita tengah duduk-duduk gini kan, tiba-tiba keluar perintah, oh semua pergi perang, macam mana? Suka tak? Oh semua giling tak suka, tak suka. Kenapa tak suka? Takut lah kan? Mestilah takut. Nyawa, perlu korbankan nyawa. Kemudian kalau kita mati macam mana? Suami kita siapa nak jaga? Nanti orang lain jaga suami kita. Takut kita tak kita mestilah tak nak kan? Kemudian kita rasa, anak kita macam mana? Kita akan fikir macam-macam. Okey, kita akan fikir pelbagai macam perkara. Bila arahan itu dikeluarkan. Yelah ini orang perempuan memang banyak sentimen Kalau kita lihat pada zaman Nabi SAW, peperangan pertama apa dia yang berlaku dalam sejarah kita? Peperangan Badar. Okay, ini peperangan yang pertama lah, kita kata peperangan yang kita panggil ia sebagai satu peperangan yang rasmi, yang mana semua orang lihat ia sebagai satu peperangan yang besar. Bila peperangan Badar ini, Allah turunkan ayat. Allah wajibkan kaum lelaki keluar pergi berperang. Tak semua orang yang suka dengan seruan ini. Kerana ia memikirkan tentang nyawa, anak isteri, harta benda yang mungkin ditinggalkan. Bahkan kalau sekiranya seseorang itu dia tidak memiliki kekuatan untuk keluar berjihad, keluar berperang. Jika mereka boleh menyumbangkan untuk peperangan itu, mereka wajib untuk keluarkan. Maksudnya khusus kenderaan contoh. Kalau ada kuda, ada unta, mereka perlu keluarkan. Infak fisabilillah. Ini pada zaman Nabi SAW. Jika mereka ada apa sahaja yang mereka boleh peruntukkan, mereka perlu keluarkan bagi membantu ataupun bagi merealisasikan peperangan itu berlangsung dengan baik. Jadi perkara begini tak semua orang suka. Satu, kita kena keluar. Mengorbankan jiwa dan raga. Kedua ialah kalau kita tak keluar pun, kita perlu keluarkan apa yang kita ada. Ini perkara-perkara yang kita fikirkan. Kita dah kumpul harta kita penat-penat, kan tiba-tiba nak keluarkan. Untuk sesuatu yang mungkin kita rasa tidak memberikan keutamaan pada diri kita. Kerana ia memberikan keutamaan kepada negara, contohnya begitu. Jadi di sini Allah kata, dalam ayat itu tadi, surah Al-Baqarah ayat 216. Yang mana seorang hamba, dia tidak suka menghadapi peperangan secara fizikal itu tadi. Yang perlu keluar berperang tersebut. Kerana dia takut dirinya akan dicelakai oleh musuhnya. Dia takut dirinya akan cedera, luka, parah dan sebagainya. Padahal jihad yang tidak disukainya itu adalah lebih baik bagi dirinya di dunia dan akhirat. Ini jihad yang kita maksudkan dalam konteks ini ialah jihad pada zaman Nabi SAW. Saya tekankan jangan salah faham. Maksud di sini ialah jihad yang dulu, yang pada zaman Nabi SAW yang diperintahkan supaya mereka itu keluar. Bahkan pada setelah zaman Nabi pun, pada zaman sahabat, contohnya pada zaman Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, di situ perintah jihad ini masih terus berlangsung. Baik, sebaliknya, jika dia ini lebih menyukai berdamai dengan musuh dan tidak berjihad melawan mereka. Maksudnya belum apa-apa lagi, belum keluar berperang, terus tiba-tiba tak apalah, kita jangan perang-perang lah, kita terus damai. Ini maksudnya. Yang itu mereka lebih suka kan, tak payah kita nak korbankan darah, tak payah kita nak korbankan harta. Kalau ada pihak musuh, contoh bayangkan, kalau dulu lagi Madinah, first kali kan kerajaan Islam yang dibangun oleh Nabi SAW ialah kerajaan Islam Madinah. Cuba bayangkan, kalau ada musuh terus-terus nak serang Madinah ni, Nabi biarkan je. Tak ada keluar perintah berperang, tak ada keluar perintah berjihad tu. Biarkanlah, tak apa. Rom nak perang, Parsi nak masuk campur. Contohnya musyrikin Makkah. Di Makkah dulu mereka ni tidak ada sama kefahaman dengan Madinah. Jadi Nabi biarkan, tak apalah perang je kita. Okey je kita duduk tunggu tengok. Kita berdamai. Agak-agak Madinah sekarang macam mana? Macam sekarang tak? Tak. Kenapa kita nampak ada Masjid Nabawi? Kenapa kita nampak ada Masjidil Haram? Hingga ke hari ini kekal. Kerana dulunya diawali dengan perintah berjihad ini. Ini kita panggil sebagai hikmah. Yang mana dulu ramai orang tak suka.
tentang berjihad tu kan. Tapi kita lihat apakah kesannya untuk hari ini. Masya-Allah tabarakallah, terjaga Masjid Nabi hingga ia dibangunkan, dapat dibesarkan, dapat dijaga hingga ke hari ini, dan kita umat Islam dapat menikmati keadaan itu yang kita banggalah, kita proud. Ini sejarah, ini peninggalan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akhirnya beribadah di sana. Masya-Allah tabarakallah, tempat ziarah yang utama di kalangan masyarakat Islam kita. Dan semua antara kita mesti rindu nak pergi. Semua itu kita lihat ia berkat daripada apa yang dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam usahakan, menjaga kerajaan Islam Madinah agar ia tidak dijajah oleh pihak luar, agar ia sentiasa berada dalam keadaan pemerintah Islam. Begitu, ini yang kita dapati hingga ke hari ini. Masya-Allah tabarakallah. Yang dulu, pada zaman dulu orangnya tak suka, kan mungkin ada di kalangan penduduknya yang mempertikaikan kenapa kita mesti nak keluar berperang. Dan Allah Subhanahu wa taala ingatkan, hal yang kamu tidak suka itu memiliki banyak perkara-perkara yang baik. Inilah yang kita lihat hingga ke hari ini. Sebab itu ya, kita lihat di sini Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah sebutkan, sebaliknya ia lebih menyukai berdamai dengan musuh dan tidak berjihad melawan mereka. Padahal yang demikian itu buruk bagi dirinya di dunia maupun di akhirat. Kalau sekiranya sesiapa sahaja yang nak serang Madinah pada masa itu, Nabi terus berdamai, Nabi terus terima, ia akan mendatangkan satu kesan yang buruk untuk kita umat Islam di dunia dan juga di akhirat. Kerana kita tidak keluar pada waktu itulah ya, keluar untuk menyahut seruan jihad yang diperintahkan kepada kita dalam ayat ini. Padahal ia merupakan satu perkara yang mengandungi banyak kebaikan. Baik, itu yang pertama ya, surah Al-Baqarah ayat 216. Kita masuk pada surah apa tadi yang kedua? Surah An-Nisa. Ayat ke berapa? Ayat yang ke-19. Baik, jika tadi kita bincangkan tentang peperangan, ya, keluar berjihad. Ini mungkin lebih relate lah dalam kehidupan kita. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-19 di sini, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang rumah tangga. Okey, dalam rumah tangga ini ada perkara-perkara yang berlaku. Contohnya dalam ayat ini, ayat yang ke-19, Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dijelaskan ya di situ pada muka surat 236 di perenggan kita yang ke-3. Okey. Demikian pula terkadang seorang suami tidak suka kepada isterinya kerana salah satu sifatnya sehingga ia memutuskan untuk menceraikannya. Padahal mempertahankan rumah tangganya bersama isterinya adalah jauh lebih baik bagi dirinya, hanya saja dia tidak mengetahui hakikat ini. Ini yang tadi saya katakan, jika kamu tidak menyukai mereka. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a. Jika kamu tidak menyukai mereka, mereka ini dimaksudkan dengan isteri. Okey, isteri-isteri atau pasanganlah, mudah kata begitu. Jadi di sini Allah pesan kepada para suami, jika kamu tidak menyukai mereka, iaitu isteri-isteri kamu. Dan Allah kata, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak ada pada seorang isteri itu. Dan di sini Allah kata, maksud daripada ayat ini, suami, jika dia ni tak suka satu daripada sifat yang ada pada seorang isteri, Allah kata di situ dia seharusnya mempertahankan rumah tangganya. Jangan kerana satu sifat yang dia tak berapa berkenan menyebabkan dia menafikan sifat-sifat baik lain yang ada pada seorang isteri. Sebab tu tadi Allah kata satu perkara yang kamu tak suka, tapi sebenarnya ada banyak lagi hal yang baik yang perlu kamu raikan. Okay, mungkin suami tak berapa berkenan, isteri cakap banyak,
Ada ke isteri tak cakap banyak? Saya tanya, ada ke isteri tak cakap banyak? Kak Ina cakap banyak, Kak Ina? Kak Ina saya tengok senyap je. Oh, senyap je. Betul Kak Ina? Kalau dengan suami tak cakap banyak? Ya aja. Oh, Masya Allah. Ini rare. Jarang Tapi kebiasaannya lah. Kebiasaannya isteri memang cakap banyak. Tapi mungkin ada seorang lelaki dia tak berapa selesa. Kan? Lepas kahwin cakap banyak pula Sebelum kahwin diam aja. Alah, lepas kahwin Allah Akbar. Cakap tak berhenti. Daripada masuk rumah balik kerja kan, bang baru balik kerja. Ramai. Macam MRT pun stop suami dia kata. Saya rasa penat nak dengar. Ada suami begitulah. Tapi itu satu sifat yang mungkin dia tak suka. Namun ada sifat-sifat lain kan yang dia perlu raikan lah. Tak boleh kerana tak suka lah isteri saya ni banyak cakap saya nak cerai. Tak boleh begitu. Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita ni. Tak boleh kerana satu perkara yang kita rasa kita tak berkenan dan kita tak suka, kita menafikan kebaikan-kebaikan yang lain. Asalkan jangan sampai dia tu buat perkara-perkara yang dahsyat lah. Kan? Maksudnya merendahkan maruahnya sebagai seorang suami, mengaibkan dia, ataupun mengaibkan kedua ibu ayahnya, contoh kita kata. Asalkan kesalahan itu bukan kesalahan yang teruk, yang menyebabkan perlu berlakunya perceraian, kita seharusnya mempertahankan pernikahan itu. Sama juga kita sebagai seorang isteri. Jangan sebab mungkin suami kita ni suka sangat tidur. Tidur yang bekerja bukan tidur tak bekerja. Kalau tidur yang tak bekerja tu dah memang lain cerita. Maksudnya mungkin sebab dia balik kerja dia penat, dia tidur kan. Kita duk bebel kan, apa ni balik kerja, tak tolong saya dekat dapur, balik kerja tidur. Tapi kita kena faham juga. Kerana suami ni dia penat. Dia bekerja dekat luar kan, dia penat. So dia nak rehat lah. Jadi kita perlu memahami keadaan-keadaan itu. Atau mungkin yang kita kata suami kita kurang masa dengan kita. Contohlah kan, kerana mungkin dia bekerja, mungkin ada lelaki yang bekerja 2-3 job dia ambil. Betul tak? Sebab kita masing-masing ada ekonomi yang berbeza dalam rumah tangga. Okay? Mungkin suami kita lihat kita mungkin tak bekerja. Perlu diraikan juga ini. Kita mungkin tak bekerja, kita housewife sepenuh masa. Kemudian suami kita terpaksa ambil kerja yang banyak kerana kita mungkin uruskan anak-anak kita yang ramai di rumah. Jadi mungkin suami kita tak sempat, tak banyak masa dengan kita. So dalam hal-hal yang begini, kita perlu raikan kekurangan itu tadi. Jangan sebab tu kita kata, sudahlah nak cerai lah ni, suami saya kerja 24 jam. Tapi kena fikir juga, kenapa suami itu kerja 24 jam? Kan ada perkara-perkara yang tidak boleh kita ikutkan kepada rasa kita semata-mata. So ini Nabi SAW ada ingatkan kepada orang lelaki lah khususnya. Nabi ingatkan yang mana Nabi kata apa? La yafraq mu'minin mu'minatan. Jangan kalian, iaitu seorang mukmin dia membenci mukminah. Maksudnya jangan seorang suami itu dia benci isterinya. In kariha minha khuluqan, jika sekiranya suami ini dia ada perkara yang dia tak suka tentang isterinya itu, satu sifatnya. Nabi kata radiya minha akhar. Ada perkara lain yang mungkin dia redha. Kan ada perkara lain yang mungkin baik isterinya. Isterinya pandai masak, isterinya itu hormat ibu ayahnya, pandai jaga anaknya, kan? Pandai daripada sudut agamanya, tahu solat, tahu baca Al-Quran. Cuma banyak mulut je, biasa perempuan kan. Banyak mulut je itu saja. Sabarlah kan, dah awak pilih nak kahwin dengan dia, nak buat macam mana? Redha lah gitu keadaannya kan. Redha lah keadaannya, terima kekurangan dan kelebihan pasangan. Jadi ini yang Nabi SAW ingatkan. Jangan sikit-sikit je nak cerai. Sikit-sikit je kita ni nampak benda yang kita tak suka, kita tak berkenan, kita nak lepaskan. Padahal ia boleh diperbaiki. Banyak perkara dalam rumah tangga boleh diperbaiki. Kalau isteri tak pandai masak, dia boleh jadi pandai masak. Kan cuma kena banyak sabar. Kalau isteri ni dia ada banyak kekurangan, mungkin dia banyak cakap. Apa tadi kan, kita nasihatkanlah sikit-sikit. Yang you ni banyak cakap sangatlah yang. Gitulah kan. Apa kata you slow down sikit kan, nanti I boleh rehat ke apa. Isteri tu dia faham lah. Maknanya tak ada perkara dalam rumah tangga ini yang tak boleh dilakukan secara musyawarah terlebih dahulu. Okay, banyak perkara boleh bawa bincang, kita kata kan. Banyak perkara kita boleh bawa bincang terlebih dahulu, kemudian kalau memang tak boleh settle,
Ini sebab itu agama kita berikan jalan keluar perceraian. Tapi jalan perceraian ini dia bukan satu-satunya jalan untuk kita menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Bukan begitu. Sebab tu tadi Allah kata, kalau kamu benci pada mereka, kena ingat, ada banyak lagi perkara-perkara baik yang telah mereka lakukan dalam rumah tangga itu. Baik, kemudian di sini ada juga kenyataan yang disebutkan kepada kita, yang mana menyatakan, terkadang pula seorang suami suka untuk tetap berumah tangga dengannya. Maknanya kadang-kadang ada suami ni dia suka sangat dengan seorang wanita, seorang isteri ni kan, sampai dia mempertahankan sangat rumah tangga itu. Mungkin dia suka kerana kecantikan isterinya. Mungkin itulah yang menjadi tolak ukur bagi diri dia lah. Kerana dia tengok, oh isteri ni cantik sangat lah. Sampai kan dia tak sanggup untuk memutuskan rumah tangga itu. Padahal di sini dijelaskan kepada kita, jika dia tetap bertahan dengan isterinya itu, maka keburukan yang menyertainya justru jauh lebih banyak. Hanya saja dia tidak mengetahui hakikat tersebut. Mungkin saya bagi contoh, minta maaf mungkin isterinya memang cantik dan dia memang bernikah dengan wanita tersebut kerana kecantikannya dan dia rasa sayang untuk melepaskan isteri ini. Namun sayangnya isteri ini adalah isteri yang mungkin akhlaknya tak berapa baik. Akhlak maksud saya kata yang mungkin suka bertukar-tukar pasangan. Yang kata, oh dah kahwin macam tu ke? Jangan cakap ada kes macam gitu Dah kahwin macam tu ke? Ada. Yang mana dia bergaul bebas. Di luar. Tak ingat rumah. Suka keluar dengan teman-teman contohnya. Ada banyaklah perkara-perkara yang tak baik. Yang dia rasa dia nak buat apa saja yang dia suka. Walaupun suami sudah menasihatkan. Tapi suami ini dia tak nak lepaskan isteri itu tadi. Sebab dia kata tak apalah, yang penting isteri saya cantik. Dia bangga dengan keadaan itu. Dan di sini Imam Ibn Qayyim kata, padahal dalam keadaan yang dia suka tersebut, dengan mempertahankan isteri yang begini, mungkin isterinya tak menghormati kedua ibu ayahnya, menderhaka kedua ibu ayahnya, bahkan dengan mak ayah dia sendiri ataupun mak mertua ataupun ibu mertua, ibu ayah mertua dia sendiri pun dia tak hormati. Adik-beradik pun dia tak berapa nak layan. Maknanya ada banyak masalah akhlak di situ. Maka dalam hal yang begini, Imam Ibn Qayyim kata, jika situasi itu dia biarkan dan dia duduk dalam rumah tangga tu dan dia tak ada satu inisiatif pun untuk mengubah, untuk membetulkan, dia akan datang banyak keburukan untuk diri dia. Akan banyak keburukan yang terpaksa dia tanggung, yang terpaksa dia lihat di hadapan mata dia. So benda-benda yang begini, ini yang kita kata, kita tak boleh berdasarkan kepada suka semata-mata. Ia perlu dipertimbangkan daripada sudut syariat. Sebab itu pada perenggan yang berikutnya dijelaskan kepada kita, manusia sebagaimana yang difirmankan oleh penciptanya sendiri adalah makhluk yang zalum. Kita ni manusia, Allah ada sebutkan dalam Al-Quran, kita ni adalah makhluk yang zalum. Zalum tu maksudnya yang banyak buat aniaya, yang banyak menzalimi diri sendiri. Kemudian kita juga adalah makhluk yang jahul. Ada dua sifat di sini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Al-Ahzab pada ayat yang ke-72. Kalau kita lihat di bawah tu ada nota kaki nombor 35, sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Ahzab ayat 72, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu kana zaluman jahula. Itu ayatnya. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia suka melakukan kezaliman. Ini tabiat kita, sifat kita yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan. Kita manusia, kita suka buat kezaliman. Dan kita manusia, kita ada banyak jahula, iaitu banyak kejahilan. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini dalam surah Al-Ahzab pada ayat yang ke-72. Zalim dan jahil. Kita mengaku tak diri kita ni sebagai orang yang zalim? Ada siapa-siapa yang nak mengaku, yes, saya zalim? Ada yang nak mengaku dirinya zalim? Tak ada.
Tapi kita ni manusia yang sentiasa buat perkara yang zalim. Itu yang Allah kata. Maknanya, hal itu ada pada diri kita. Sebenarnya, maksud kita ni zalim ialah kita ni banyak buat dosa. Itu maksudnya. Okay? Bukan tak semestinya bila kita kata manusia ni banyak buat zalim kerana kita menzalimi orang lain. Bukan begitu. Tetapi yang dimaksudkan di sini ialah kerana kita ni banyak melakukan dosa yang menyebabkan kita menzalimi diri kita sendiri. Sebab kita tahu dosa itu perkara yang salah. Dosa ini boleh bawa kita ke neraka. Bila kita melakukan dosa dalam keadaan yang kita sedar, bermakna kita telah menzalimi diri kita sendiri. Yang mana kita menempatkan diri kita pada tempat yang tidak seharusnya. Ini maksudnya kita banyak melakukan kezaliman. Boleh jadi kita ada kedua-duanya sekali. Maknanya apa? Kita dah menzalimi diri kita sendiri itu tadi kan, dengan melakukan dosa. Mungkin juga kita menzalimi orang lain. So ada dua-dua perkara itu tadi. Okey, ada dua-dua perkara itu tadi dalam diri kita. Macam mana? Contoh, kalau kita menzalimi orang lain, bermakna kita menzalimi diri sendiri. Sebab kita buat dosa. Betul tak? Ini yang saya sebut tentang menzalimi orang lain lah. Okey, kita menzalimi orang lain, kita nak buat apa dengan orang tu? Bagi saya contoh. Tentang menzalimi orang lain. Asyik kat Nisa je. Tentang orang lain ada? Bagi saya contoh. Bangun lah Tak bangun pula dari tadi. Okey. Kita contoh, kita menzalimi orang lain. Apa contoh kita menzalimi orang lain? Ada contoh di sini? Ada. Apa dia? Fitnah. Okey, fitnah orang lain. Ini menzalimi. Okay, kita melakukan satu perbuatan, satu perkara yang memfitnah. Kita sebarkan yang perkara yang tidak betul tentang seseorang. Yang orang ni kata, saya tak buat pun perkara itu. Jadi ini perkara dosa. Bahkan ia dosa besar, fitnah ni. Bukan dosa yang biasa-biasa. Dosa luar biasa. Kerana ia dosa besar. Kita dah fitnah satu. Kemudian mungkin kita viralkan fitnah itu. Kan? Sampai orang semua tahu tentang perkara yang mungkin orang ini tak buat tapi kita kata dia buat. Jadi ini dia ada dua. Satu, kita dosa dengan satu orang ni kan. Lagi satu ialah kita dosa dengan diri kita juga. Maknanya kita menzalimi diri kita. Dalam hal yang sedemikian, dalam ayat ini sebenarnya ingin jelaskan kepada kita yang innahu kana zaluman jahula. Surah Al-Ahzab ayat berapa tadi? 72. Ini tadi surah An-Nisa ayat berapa? 19. Kita ada lagi satu surah Al-Ahzab ayat 72 yang menyebutkan bahawa innahu kana zaluman jahula. Manusia ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka dan mereka ini dalam kebanyakannya dalam keadaan yang zalim, jahil. Sebab itu Abu Bakar radhiyallahu an dia pernah tanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana kita ni tak terlepas daripada dosa. Kita ada buat dosa dalam kehidupan kita yang menyebabkan kita menzalimi diri kita sendiri. Dan kita maklum tentang hal tersebut kerana Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan tadi dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-72. Dalam keadaan yang sedemikian, Abu Bakar radhiyallahu anhu dia pernah tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam persoalannya, dia tanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, kau ajarkan kepada aku dengan doa yang mana aku boleh baca dalam solat. Dia tanya pada Nabi, alimni du'aan. Ajarkan kepada saya dengan satu doa yang boleh saya panjatkan kepada Allah di dalam solat. Nabi SAW ajarkan kepada Abu Bakar tentang doa menzalimi diri sendiri. Kerana apa? Ya, semua kita dalam keadaan yang susah, kan? Kadang-kadang kita pun tak sengaja, kita tak sangka kita melakukan dosa. Kerana ia perkara yang sukar untuk dipisahkan daripada diri kita. Sebab tu di sini Nabi SAW ajar kepada Abu Bakar radhiyallahu an.
Nabi kata apa? Qul, bacalah. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diri aku dengan kezaliman yang banyak. Nabi sebutkan ungkapan katanya zulman kathira, kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunub illa ant. Dan tidaklah yang mengampuni dosa melainkan Engkau. Faghfirli maghfiratan min indik. Maka kau ampunkanlah aku dengan keampunan yang kau berikan dari sisimu. Dalam doa itu juga Nabi SAW menyebutkan warhamni innaka antal ghafurur rahim. Rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Ini doa yang Nabi SAW ajarkan kepada Abu Bakar, yang Abu Bakar minta supaya dia boleh baca dalam solat. Khususnya di kalangan para ulama, contohnya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dan juga Imam An-Nawawi, mereka ini menyatakan bahawa hadis ini, doa ini dibaca selepas tasyahud sebelum salam dalam solat kita. Okey? Macam mana bunyinya tadi doa itu tentang zalim ni ya? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Kemudian Nabi baca apa? Wala, dan tidaklah yaghfiruz zunub illa anta. Dan tidaklah yang mengampunkan dosa. Dan tidaklah yang mengampunkan dosa-dosa ini illa anta, melainkan Engkau. Sebab itu kita minta kepada Allah apa? Faghfirli, maka ampunilah aku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Maghfiratan min indik. Maka ampunilah aku dengan keampunan, maghfiratan min indik, yang mana ia datang daripada Engkau. Akhir sekali Nabi SAW ajar kepada Abu Bakar, doa ini ditutup dengan memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Okey? Warhamni. Innaka antal ghafurur rahim. Okay, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi sumber doa ini kita dapati daripada hadis riwayat Imam Al-Bukhari, yang mana doa Abu Bakar radhiyallahu an minta supaya Nabi SAW ajarkan untuk beliau baca dalam solat, dan Nabi SAW ajarkan doa ini untuk dibaca selepas kita baca tasyahud,
Okay, kita solat fardu ataupun solat sunat kita, sebelum kita nak beri salam tu, kita dah habis baca tasyahud tu, kita boleh baca doa ini. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan pengampunan. Kerana apa kita ini, Allah dah sebut, innahu kana zaluman jahula. Kita ini hamba Allah yang ada banyak melakukan kezaliman. Sebab itu Nabi SAW, bila Nabi ajarkan doa ini, Nabi sebutkan, zulman kathira. Ada banyak kezaliman yang dilakukan oleh hamba kita ni. Dan di sini, tadi saya tanya, kita mengaku tak kita ni orang yang zalim? Dalam doa ini, kita mengaku kita ni orang yang melakukan kezaliman. Kita mengaku di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni adalah seorang muslimah yang ada banyak buat kezaliman dalam hidup kita. Dengan satu bentuk pengakuan yang kita sebutkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam solat kita, kita acknowledge maknanya. Kita tahu bahawa kita ni adalah seorang pendosa, kita melakukan dosa dan kita ada buat banyak kezaliman dan mungkin kezaliman itu kita tidak ketahui. Kerana begitulah diri kita sebagai manusia. Dan ini juga sebabnya mengapa Nabi SAW memerintahkan kita supaya banyak membaca doa ini. Yang dibaca dalam solat kita. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta. Dalam keadaan yang kita ni banyak melakukan dosa, banyak menzalimi diri sendiri atau mungkin kita menzalimi orang lain dalam hidup ini. Kita minta keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita tahu tidaklah yang boleh mengampunkan itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu Maha Pengampun. Dan keampunan yang kita minta dari Allah ini, ia bukan keampunan yang biasa-biasa. Sebab itu dalam doa ini Nabi sebutkan maghfiratan min indik. Keampunan yang betul-betul agung daripada engkau. Tidak ada daripada yang lain. Dan kita minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala kasihani kita, rahmati kita, letakkan kasih sayangnya pada diri kita dengan ungkapan kata warhamni. Dan kasihanilah aku, rahmatilah aku. Kerana apa? Dalam hal yang menzalimi diri sendiri ini, dalam hal yang melakukan dosa itu tadi, innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya engkaulah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Cantik doanya, boleh kita amalkannya setiap hari, hafal, diamalkan, dibawa dalam solat kita sebelum kita beri salam, lepas kita baca at-tahiyatul mubarakah tu kan, setelah habis selesainya, setelah selawat dan salam ke atas Nabi Ibrahim, ke atas Nabi SAW, tutup dengan doa ini. Kemudian beri salam. Satu doa yang cantik, mengakui kezaliman diri sendiri setiap hari, setiap masa kita solat 5 kali sehari. Dan kata Ustazah, orang perempuan tak solat 5 kali sehari. Ada masa kita ni off. Macam mana? Boleh saja baca. Boleh saja baca. Sebab ni doa. Kita baca. Bila-bila masa. Duduk-duduk kan kat atas sofa, nak makan-makan keripik pisang ke apa. Nak makan-makan kuih kan, kuih bingka ke apa kan, bolehlah juga. Sambil-sambil kan, ada pahalanya juga kita ni kan. Mungkinlah kan kalau sekiranya tak dalam solat tu, nak baca. Boleh saja. Minta kepada Allah muhasabah diri kita. Masa-masa tengah masak ke apa kita bersenang ikan ke apa, boleh kita lantunkan ia sebagai zikir harian kita yang kita baca. Mengakui dosa kita, mohon Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat dan kasihnya kepada kita. Satu lagi, tadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bahawa manusia ini adalah manusia yang jahil. Ada orang nak mengaku diri mereka ni jahil. Saya ni jahil Ustazah, ada nak aku gitu? Bolehlah, tapi susah Ustazah, tengok part tak semua benda nak mengaku jahil. Kalau orang kata kita tak pandai masak, marah kita, betul tak? Apa tak pandai masak pula? Kau tak tahu aku ni 7 keturunan tukang masak. Macam gitu. Kita punya mengamuk kan. Pantang kita. Kalau orang kata kita ni tak pandai, orang perempuan pantang dicabar. Betul tak? Pantang dicabar kita. Cuba cakap, kau tak pandai ni. Siapa cakap aku tak pandai? Terus, siapa cakap aku tak pandai? Dia terus. Mata dia besar belilak tu kan. Siapa cakap aku tak pandai? Kau jangan main-main. Kita rasa tercabar. Dalam keadaan diri bila orang kata kita ni tak pandai. Kita ni ada kejahilan. Kita tak boleh kan disebut, benda-benda jahil ni jangan sebut sembarang. Dia macam tu keadaannya. Tetapi
Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita. Kita ni manusia, kita sentiasa dalam keadaan yang jahil. Kenapa? Supaya kita ni tak melanggar apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan dalam hidup kita. Sebab kadang-kadang kerana kita ni rasa kita dah terlampau sangat pandai, kita dah terlampau sangat bagus, terlampau sangatlah semuanya, very tip-top lah orang kata. Ya, tip-top macam ini ke? Nak naik tip-top. Yes, very tip-top. Lemak orang nampak kat TV lah lama-lama. Ingatkan tak ada masuk ni. Sorry. Over pula ya, dia punya gaya. Suka Kak Zah tengok saya. Dia tip-top kan, dia rasa macam, oh bagus. Kadang-kadang dalam keadaan yang begini, kalau kita tak baca surah Al-Ahzab tu tadi, Allah ingatkan kamu ini orang yang zalim, kamu ini orang yang jahil. Dia akan beri satu kesedaran pada diri kita. Sepandai mana pun kita ini, sehebat mana pun kita ini, kan? Kita rasa kita ni bagus macam mana pun, mungkin kita rasa ilmu kita terbaik. Tapi kita tetap hamba Allah yang jahil. Kerana yang maha tahu itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi berkaitan tentang diri kita. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita. Sebab itu, ada doa yang satu lagi. Nabi SAW ajarkan kepada kita. Yang mana kita ni mengakui kejahilan diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tadi kita mengakui kezaliman diri kita. Tetapi ada satu doa yang Nabi SAW ajar, yang Nabi SAW baca. Menunjukkan tentang kita ni hamba Allah yang jahil. Nabi kata apa? Rabbighfirli, ya Allah kau ampunilah aku. Khati'ati, segala kesalahan aku. Wajahli, dan juga kejahilan aku. Wa israfi, dan apa-apa perkara yang aku ini melampaui batas dalam hidup. Ini doa yang Nabi SAW panjatkan kepada Allah. Rabbighfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri kulli, pada setiap urusan aku. Fi amri kulli wa ma a'lamu anta bihi minni, dan tidaklah yang maha mengetahui ataupun yang lebih mengetahui hanya engkau tentang diri aku ini. Ini yang Nabi SAW sebutkan. Menunjukkan bahawa kita ni hamba Allah yang jahil, kita selalu buat perkara-perkara yang salah, kita juga adalah insan yang kadang-kadang melampaui batas dalam hidup. Benar apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Al-Ahzab itu tadi. Sebab itu Nabi SAW kuatkan dalam doa baginda untuk kita amalkan, untuk kita baca. Rabbighfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri kullihi. Wa ma a'lamu anta bihi minni. Ini boleh saya padam? Boleh ya? Kalau mungkin ada yang terlepas, nanti boleh lihat kembali rakaman kuliah kita ni. Doanya ringkas saja. Lebih ringkas daripada doa yang pertama tadi ya. Hadis riwayat Imam Muslim. Tadi hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Sekarang ni kita bincang tentang hadis riwayat Imam Muslim. Kalau tadi kita doa mengakui kezaliman diri kita. Tapi doa yang kedua ini kita mengakui diri kita adalah insan yang jahil. Okey, nombor 2 di sini. Rabbighfirli khati'ati. Ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah kesalahan-kesalahanku. Wa jahli, dan kejahilanku. Wa israfi, dan sikap aku yang melampaui batas. Sekejap ya, ra ni panjang Wa israfi. Rabbighfirli khati'ati wa jahli wa israfi.
Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku kesalahan aku, khati'ati maksudnya kesalahan dosa-dosa kita, wa jahli kejahilan kita, kejahilan saya, wa israfi dan sikap saya yang melampaui batas. Fi amri kulli, pada setiap urusan saya. Sebab dalam hidup kita ni ada banyak urusan kita yang kita nak selesaikan. Mungkin kita ada salah ketika kita menguruskan urusan itu. Kan mungkin kita ada menyakiti hati orang lain dan sebagainya. Mulut kita pun kadang-kadang tak ada insurans kan. Ada benda-benda yang cakap kemudian kerana kejahilan kita juga. Dan mungkin kita melampaui batas ketika kita nak selesaikan urusan tersebut. Jadi sini kita mohon kepada Allah untuk semua urusan kita itu tadi yang ada kejahilan, yang ada kesalahan, yang ada sikap melampaui batas, Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan. Kemudian kita kata apa? Wama Wama anta a'lamu bihi minni. Dan engkaulah yang lebih mengetahui tentangnya daripada aku. Maksudnya Allah lebih mengetahui tentang dosa-dosa kita. Allah lebih mengetahui apa yang kita jahil dalam kehidupan kita ini. Allah lebih mengetahui sikap kita yang melampaui batas itu tadi daripada diri kita. Sebab itu kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, doa yang cantik juga. So kita ada dua doa. Ini doa yang kedua untuk saya jelaskan berkenaan dengan jahil tu tadi yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 72. Pertama tadi tentang kezaliman, kedua tentang kejahilan yang ada pada diri kita. Ini adalah doa yang mana kita mengakui diri kita adalah insan yang jahil dan kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mengampuni setiap kejahilan yang ada pada diri kita, pada setiap urusan diri kita. Okey, sebab itu kita lihat di sini dijelaskan kepada kita setelah kita memahami kedua-dua itu tadi berkenaan dengan zalum, jahul, maka di sini Imam Ibn Al-Qayyim kata apa? Maka dari itu tidak sepantasnya dia menjadikan perasaan suka atau tidak suka, cinta atau benci sebagai standard dalam menetapkan sesuatu manfaat atau bahaya. Jadi ini yang saya sebutkan tadi. Kita ni dalam hidup kita, kita tak boleh. Kenapa kita buat sesuatu perkara tu? Sebab kita suka. Kita tak boleh cakap begitu. Okay? Kerana kalau kita ikutkan kesukaan, kita akan buat banyak perkara dosa. Sebab tu dia tak boleh jadi standard yang kita tetapkan, kita nak nilai. Kenapa buat perkara ni? Oh, sebab aku suka. Tak boleh. Kerana apa? Mungkin ada perkara itu adalah perkara yang dosa. Dan tak boleh juga kita buat perkara kita tinggalkan satu perkara itu. Kenapa tinggalkan? Oh, sebab saya benci. Kan? Ada juga begitu keadaannya. Tak boleh semata-mata itu. Memang ia boleh. Saya tak kata tak boleh. Boleh tu boleh. Tapi dia tak boleh jadi satu penilaian yang utama dalam kehidupan kita. Kerana mungkin benda yang kita benci itu adalah satu perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan contoh, maaf saya guna ni. Kenapa tak tutup aurat? Tak, sebab tak suka tutup aurat. Boleh cakap gitu? Tak boleh. Tak boleh. Sebab menutup aurat itu perkara yang wajib. Walaupun kita kata itu pilihan masing-masing. Tapi kita yakin, menutup aurat adalah perkara yang wajib. Tak boleh kata kenapa tak tutup aurat? Oh, sebab aku tak suka lah. Asal kau nak pasal-pasal? Tak boleh cakap begitu. Ini mana benda yang salah. Kita letakkan standard. Kenapa kau tak tengok mak kau? Aku tak suka mak aku. Boleh cakap gitu? Terperanjat semua. Tapi mungkin ada orang begitu kan, dia melihat kenapa saya buat satu perkara sebab ikut kepada hati saya. Saya suka ke tak suka? Kalau saya suka, saya buatlah. Kalau saya tak suka, saya tak buat. Jadi semua orang, kalau dalam agama ini meletakkan standard suka, benci ini sebagai satu penilaian untuk kita melakukan sesuatu perkara.
bagaimana kita nak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua orang boleh berdalih. Orang akan kata, kenapa tak solat? Sebab aku tak suka solat. Orang boleh cakap begitu. Kenapa solat? Sebab saya suka solat. Lain pula keadaannya kan. Dia bukan keadaan yang sedemikian. Sebab itu di sini Imam Ibn Qayyim kata apa? Kita tak boleh letakkan ia sebagai standard. Kerana kita adalah insan yang zalim itu tadi. Kita adalah insan yang jahil. Kita tak tahu apa sebenarnya perkara yang terbaik dalam hidup kita. Kita tak tahu apa sebenarnya perkara yang tak bagus untuk diri kita. Ia semua dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu dia kata begini. Akan tetapi yang menjadi standard dalam menetapkan hal itu dalam kehidupan kita ini adalah perintah dan larangan Allah bagi dirinya. Ini yang sepatutnya kita letakkan dekat hadapan. Yang menjadi panduan kehidupan kita. Kenapa kita buat satu perkara? Kerana ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan saya cinta dengan perintah Allah itu. Yes, baru boleh masuk kepada rasa cinta, rasa benci. Sedemikian. Dia tak boleh letak cinta tu di hadapan terlebih dahulu. Untuk hal-hal yang beginilah ya. Kenapa tak suka orang tu? Oh, sebab Allah kata, contoh kita tak suka. Kalau orang suka mengumpat, suka ke tidak? Tak suka. Kita tak suka orang kalau mulutnya celupa, mulutnya memang tak ada insurans kan. Kalau bahasa kasar macam mulut longkang kau mulut dia. Tak boleh, kita tak boleh duduk dengan orang macam tu. Situasinya memang. Kita kata orang ni, kenapa kau tak suka dia? Yelah, kan Nabi kata, kita kan Nabi kata tak bagus orang macam gini kan. Sebab tu aku tak suka dia. Nampak tak? Kita ada satu penilaian yang tepat kenapa kita tak suka orang tu. Bukan tak suka saja-saja. Kadang-kadang ada masalah juga orang tak suka orang saja. Kau tak, entah aku tak suka dia, tak berkenan aku. Tak ada masalah. Kan? Contoh, buka TV kan, tengok aktor, aktris kan. Aku tak suka dia berlakon. Aku tak suka dia. Apa salah orang tu dengan kita? Sampai tak suka dengan dia. Banyak berlaku kita kan dalam hidup. Tiba-tiba menyampah aku ni, tukar-tukar menyampah aku. Apa menyampah dengan dia? Dia buat salah dengan kita? Tak, dia tak buat salah dengan kita. Tapi kita menyampah dengannya. Kalau betul-betul kita menyampah, kenapa kita menyampah? Dia mesti ada sebab. Berdasarkan kepada perintah Allah, perintah Rasulullah, apa yang termaktub dalam Al-Quran, termaktub dalam sunnah. Kita tak suka dia, sebab dia ni menzalimi orang lain. Itu maknanya nampak ya. Kita letak satu standard yang adil. Ketika tak suka, ketika kita suka. Bukan hanya semata-mata ikut rasa kita. Sebab kalau ikut rasa kita, banyak perkara-perkara yang Allah larang kita akan suka. Rasuah contohnya. Zina. Kan? Tak puasa, tak solat. Kalau ikut hati, kalau ikut hati malas aku ni nak solat. Kalau ikut hati kita lah kan. Tak kuasalah 5 kali kau tahu tak. Kalau ikut kata bercinta. Kalau ikut bahasa makcik-makcik lah ya. Susah kita ni. Nak ambil wuduk apa kan. Bercinta susah. Tapi kenapa kita buat? Kerana ia perintah Allah. Bayangkan kalau kita letakkan standard pada kita, apa yang kita suka ataupun kita tak suka. Ramai orang akan tinggalkan solat. Ramai orang tak akan solat. Sebab dia ikut dia punya keinginan. Jadi sebab tu dalam hidup kita sebagai seorang muslimah, kita tak boleh letak standard suka dan tak suka ini sebagai satu penilaian utama. Kita kena lihat daripada sudut sama ada Allah perintah ataupun Allah larang. Baru kita letak suka, benci. Dia begitu. Baru dia adil. Okay? Dan di sini dia kata dengan demikian, sesuatu yang paling bermanfaat bagi dirinya secara mutlak adalah mentaati Rabbnya. Jadi ini kita buat satu perkara yang bermanfaat. Ialah hal-hal yang akan membawa kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada baik ia secara zahir ataupun batin. Sedangkan sesuatu yang paling bahaya bagi dirinya adalah berbuat maksiat kepada Rabb-Nya. Apabila seorang hamba mentaati dan mengabdikan dirinya kepada Allah dengan ikhlas, maka segala hal yang dibencinya akan berbuah kebaikan. Sebaliknya, apabila dia tidak mentaati dan mengabdi kepada Rabb-Nya, maka segala yang disenanginya akan berbuah keburukan. Jadi, dia simpulkan perbincangan yang A di sini, sesiapa pun yang mengenal Rabb-Nya dengan benar, mengerti seluruh asma' dan sifatnya, pasti akan mengetahui dengan seyakin-yakinnya bahawa segala musibah dan cobaan iaitu ujian yang tidak disukainya mengandung banyak maslahat dan manfaat yang tidak terfikirkan oleh dirinya.
Bahkan, terkadang kemaslahatan yang diperoleh hamba di dalam sesuatu yang dibencinya jauh lebih besar daripada kemaslahatan yang terkandung di dalam sesuatu yang disukainya. Jadi ini sebab kenapa kita bincangkan tentang zalim, tentang jahil, tentang kedua-dua ayat itu tadi dalam surah Al-Baqarah dan juga dalam surah An-Nisa, ialah untuk kita fahami ada ujian, ada musibah dalam hidup kita yang kita tak suka. Dan saya rasa ramai antara kita yang tak suka dengan ujian dan musibah. Dia pelik lah kalau tiba-tiba saya suka ujian. Tiba-tiba saya suka musibah. Itu satu statement yang pelik kalau kita keluarkan begitu. Kita tak suka. Kan contoh kita kata, COVID ni kan musibah kan? Ujian, suka ke? Leceh, nak pakai mask, jangan main-main. Kita lagi orang perempuan makin leceh apa? Nak cari sama warna dengan tudung. Dah jadi satu aksesori lain pula kita. Kan? Alamak, nanti tak kena pula aku nak pakai tudung merah, aku punya mask ni warna apa dah terfikir pula sekarang. Dah jadi satu benda yang leceh kan orang perempuan. Itu musibah tu yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan pada diri kita. Ada satu ujian, ada satu musibah yang Allah tetapkan. Ia susah, ia sukar, ia betul-betul menyesakkan jiwa kita sampai kita rasa takut. Betul tak? Sampai ada masa kita takut nak keluar rumah. Takut nak naik bas, nak pegang tiang. Takutnya nak pegang tiang ni tiba-tiba ada COVID kat situ kena kat tangan kita. Kita jadi paranoid kan dengan benda tu. Kita jadi takut. Ini ujian dan musibah. Kita tak suka. Banyak perkara. Lepas tu tak boleh hari raya pula engkau. Ya Allah, dah beli baju banyak sekali. Hari raya 2 hari je hari tu 3 hari, hari ke 2 hari. Sampai Ustaz Sakin dah pakai waktu kuliah dah baju raya. Nak buat macam mana ya? Kita simpan baju kita nak raya, tiba-tiba raya tak banyak pula untuk kita. Ini satu perkara kita panggil sebagai ujian. Kita tak suka. Kan kita duk ngomel. Tapi bila kita tahu kita ni hamba yang jahil, kita banyak buat kesilapan dalam kehidupan kita dan kita ni kadang-kadang tak tahu apa sebenarnya hikmah yang terkandung di sebalik satu ujian dan musibah. Kita akan lebih mengikhlaskan hati kita menghadapi satu perkara dalam kehidupan. Kita akan lebih menjaga apa yang ada pada hati kita ini supaya kita lebih menjaga amalan kita. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita ujian untuk mengetahui liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua. Allah ingatkan untuk menguji kalian siapa di kalangan kalian ini yang paling baik amalannya. Bagaimana kita ni bila kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah kita semakin mantap keimanan, semakin mantap keikhlasan, semakin mantap amalan kita, ataupun kita tinggalkan sedikit demi sedikit keikhlasan kita kepada Allah, amalan-amalan soleh kita? Bagaimana? Ini kita panggil sebagai hikmah, ujian, musibah yang kita semua tak suka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan dalam surah Al-Ankabut pada ayat yang kedua. Ahasiban nas, adakah manusia ini mereka menyangka bahawa mereka akan ditinggalkan setelah mereka kata apa? Qalu amanna. Setelah mereka berkata kami beriman kepada Allah. Adakah begitu keadaannya kita ini? Sekarang kita semua di sini, kita semua yang tonton kuliah ini di rumah ni kan, kita semua mengaku diri kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah ingatkan kepada kita dalam surah Al-Ankabut pada ayat yang kedua. Adakah kita sangka setelah kita ni jadi orang yang ucapkan saya beriman, asyhadu an la ilaha illallah, ucap la ilaha illallah kita ni, adakah kita akan ditinggalkan daripada ujian dan musibah? Tidak sesekali. Hatta Nabi SAW pun Allah Subhanahu Wa Taala hiaskan kehidupan baginda dengan ujian dan musibah. Yang penting kita ni sebagai seorang muslimah, kita berhadapan dengan qada dan qadar dengan penuh keikhlasan, menjaga hati kita saat kita ni mengetahui kita adalah seorang muslimah yang jahil, kita adalah seorang muslimah yang sentiasa menzalimi diri kita sendiri. Bila Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan sesuatu yang kita tak suka, bagaimana kita ingin lihat semua itu? Adakah kita ingin lihat mengikut kepada standard kita suka ataupun tidak? Kalau kita melihat dengan standard yang sedemikian,
banyak perkara yang salah akan kita lakukan. Namun, kalau kita melihat pada standard sesuatu ini adalah sesuatu yang Allah takdirkan, berkaitan tentang perintah dan larangan, kita akan terus-terusan berada di atas jalan orang yang beriman, sebagaimana yang telah kita jelaskan pada minggu lalu. Maka di sini, tugas kita ialah menjaga keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga keikhlasan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita melakukan sesuatu perkara? Kenapa kita bertindak dengan satu keadaan? Adakah kerana ikut kepada hati ataupun ikut kepada penilaian yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah? Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih muslimah di atas perhatiannya. Mudah-mudahannya apa yang kita bincangkan pada pagi ini semua, terutama diri saya, mendapat manfaatnya dan dapat kita amalkan, terlebih lagi doa-doa yang telah kita pelajari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dengan kesihatan untuk kita bertemu pada minggu hadapan. Dan saya tutup kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.